kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi berkaitan dengan perkara tersebutlah, menyambut bulan Ramadan. Kita biasanya apabila kita ingin mendapat suatu perkara yang baru, ataupun kita akan menghadapi satu sambutan, kita akan buat persediaan, kita akan buat preparation untuk sambutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi a'zami minhajin syuri'a minhajul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha ar-rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahsyurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dapat kita menghadiri majlis ilmu ini dan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan amal itu, dengan amal soleh yang kita lakukan ini, kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat. InsyaAllah tajuk mungkin saya akan cakapkan pada maghrib ini, kuliah maghrib ini, kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi berkaitan dengan perkara tersebutlah, menyambut bulan Ramadan. Kita biasanya apabila kita ingin mendapat suatu perkara yang baru, ataupun kita akan menghadapi satu sambutan, kita akan buat persediaan, kita akan buat preparation untuk sambutan tersebut. Sudah pasti apa yang kita sambut itu satu perkara yang besar, yang patut kita sambut. Itu satu perkara yang bagi kita dia adalah satu kepentingan, satu yang penting di dalam hidup kita. Kalaulah kita sambut hari jadi kita, birthday kita sambut, kita buka, kita persediakan, kita ataupun kawan kita, kalau kita sediakan, kita beli barangan untuk dia, hadiah untuk dia. Kalau kita lihat pada awal tahun, kita lihat kita sambut sebahagian daripada kita sambut tahun Masihi, awal tahun kita sambut, berbagai-bagai persediaan dibuat. Ada di antara kita sambut bulan Muharram, kita sambut tu pada waktunya, kita sambut waktunya. Kita sambut satu perkara yang kita rasa kita berjaya dalam hidup kita. Kita mendapat keputusan yang cemerlang contohnya. Kita mendapat satu projek yang besar, kita rasa gembira. Ini kan pula kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, yang menciptakan kita ni hamba, diberi kita satu anugerah yang begitu besar. Itu di mana perkara tersebut adalah perkara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, iaitu diberikan kepada kita Al-Quran.
Apabila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kepada kita Al-Quran ini, diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril menjadi penghulu bagi para malaikat. Diturunkan Al-Quran itu, diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjadi penghulu bagi para Nabi dan juga para Rasul. Diturunkan Al-Quran itu di tempat yang penuh barakah, iaitu Mekah dan juga Madinah. Allah berkati sekelilingnya juga. Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja diberikan kepada malaikat kelebihan itu, diberikan kepada Nabi kita kelebihan itu, bukan kepada benda yang berakal, yang ada akal, tetapi kepada benda yang tidak ada akal, itu tempat. Diberi juga kepada masa, diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi penghulu bagi segala bulan. Maka di dalam bulan Ramadan itu sebenarnya ada satu malam di mana Al-Quran itu diturunkan, dipanggil malam Lailatul Qadar. Disebabkan malam itulah satu bulan yang penuh itu menjadi keberkatan, menjadi berkat yang Allah simpankan segala rahsia-rahsia ini di dalam bulan tersebut. Bulan yang kita akan sambut, kita akan laluinya nanti. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr. Sungguhnya kami turunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Sungguhnya Lailatul Qadar itu bersamaan lebih baik daripada 1000 bulan, 53 tahun. Bayangkan satu malam, bukan satu hari, satu malam, bersamaan dengan 1000 bulan, bersamaan dengan 53 tahun. Begitu berkatnya bulan tersebut, malam tersebut. Bahkan bulan Ramadan ini yang penuh berkat, yang Allah lipat kali gandakan amalan-amalannya pada bulan ini. Maka dengan itulah kita perlu menyambut bulan Ramadan ini. Sesungguhnya Nabi SAW apabila datangnya bulan Ramadan, baginda bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa taghillu fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alf syahr man hurima khairaha faqad hurim. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita akan hadapi ini, kita akan lalui, kita akan sambut ini. Bulan yang penuh berkat, yang dimaksudkan berkat itu adalah keberkatan pahala yang diberikan kepada kita, rahmat yang diberikan kepada kita, ganjaran yang diberi kepada kita, pengampunan yang diberi kepada kita. Itu keberkatan. Dia bukan hanya satu, tapi dia punya berbagai-bagai lagi. Itu yang dikatakan dengan keberkatan. Maka bulan ini penuh keberkatan, maka Allah telah wajibkan pada bulan ini, disebabkan keberkatannya, maka Allah wajibkan siam, berpuasa. Dan dibuka pada bulan Ramadan ini pintu-pintu syurga. Allah buka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Jalan-jalan yang menuju kepada neraka Allah tutup. Dan begitu juga syaitan-syaitan ini yang mengacau kita, yang menggoda kita, diikat pada bulan Ramadan. Jadi apa yang ada pada bulan Ramadan ini hanya diri kita, sama ada kita nak buat ke tak nak buat. Maka disebutkan dalam satu riwayat mengatakan wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Maka diserukan pada bulan Ramadan ini,
Wahai orang-orang yang mahukan kebaikan, terimalah bulan Ramadan ini. Wahai orang-orang yang mahu buat kejahatan, maka kurangkan apa yang kamu nak lakukan itu. Ini bulan yang penuh rahmat. Yang ada adalah diri kita. Kita tidak boleh lagi nak salahkan pada syaitan. Syaitan yang ada dalam diri kita, nafsu kita. Maka kita kena melawan, bermujahadah, berjihad. Bukan hanya kita berjihad kepada golongan kafir, kita berjihad pergi perang, bukan itu saja. Bahkan nafsu kita perlu berjihad. Nafsu kita mengajak kepada senang lenang hidup, enjoy. Tak nak baca Quran, tak nak berzikir, dia nak relax. Tapi kalau dia nak dunia, dia buat. Dia kejar dunia, walaupun payah, walaupun susah. Kita boleh berjoging 100 km. Kita boleh naik haki, naik bukit boleh kita naik. Tapi semain tahajud kita tak boleh. Itulah dikatakan sebagai nafsu. Itulah dikatakan nafsu. Keduniaan dia boleh ikut, tapi akhirat dia payah. Maka pada bulan Ramadan inilah kita bekerja-kerja mengajak nafsu kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan hadis yang kita sebutkan tadi, maka padanya bulan Ramadan yang penuh berkat itu adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terlarang daripada mendapat kebaikannya, maka terlaranglah dia. Tak dapatlah kebaikan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Alangkah ruginya kita. Kita lalu bulan Ramadan, kita tidak dapat apa-apa faedah. Dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruginya kita. Kita duduk di atas dunia sekejap je. Umur kita bukan panjang pun. 60, 53. Umur kita pendek. Ada umur orang meninggal 20 tahun ada. Ada orang meninggal 30 tahun. Umur kita pendek. Tapi Allah berikan keberkatan bulan Ramadan itu, malam Lailatul Qadar itu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan. Kalau buat jualan-jualan hebat di pasar raya, kita bekerja. Sebab kita tahu ada promosi, ada ganjaran yang hebat. 70%, 80% kita pergi. Satu kata tak ada lah, free. Di satu dapat satu. Itu lainlah ceritanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lah al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'f. Sesungguhnya amalan anak Adam itu baginya setiap satu kebaikan itu bersamaan dengan 10 kali ganda. Satu kebaikan. Kita kat pasar raya 70% baru. Beli satu dapat satu. Beli satu dapat dua. Beli satu dapat tiga. Ni Allah Subhanahu wa taala janji. 10 satu kebaikan kita buat kecil. Satu kebaikan bersamaan dengan 10 ila 700 dhi'f, sehingga 700 kali ganda. Bayangkan 700 kali ganda. Tak nak kejar lagi keganjaran Allah Subhanahu wa taala. Tak nak lagi kita bersegera menuju mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bersolat. Kita bangun malam, tak nak lagi kita kejar dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Dunia yang fana ini akan rosak, akan musnah. Kita nak kejar apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Maka digandakan sehingga 700. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti mana orang yang menafkahkan kejaran Allah Subhanahu wa taala seperti sebiji benih, sebiji butir biji lah. Maka tertumbuhlah daripada sebiji sebab dikaitkan, dikiaskan kepada amalan kita sebiji. Maka terbitlah daripada sebiji itu sebuah pohon. Ada 7 tangkai, sab'i sumbulah, ada 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai yang 7 itu ada 100. 100 kali 7, 700. Allah berikan ganjaran 700. Tak ada kat dunia orang beri 700. Tak ada.
Ha? Tak ada. Allah Ta'ala yang beri. Bukan hanya tu dua tu, bahkan Allah melipat kali gandakan kehendak, ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak beri apa yang dia beri. Maka dalam hadis ini yang kita sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hadis kursi ini, illa saum, melainkan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, melainkan puasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, melainkan puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu hak aku, wa ana ajzi bih, aku dah yang berikan ganjarannya. Allah berikan tanpa had, infinity, unlimited. Kalau kita kelajuan, kita nak laju, kita main guna internet, kita nak seorang tu main game, nak laju, nak cepat, kita nak kelajuan itu tanpa limit. Kita rasa suka dengan jika kita kalau tengok main game tu laju, dia punya internet ada, kita guna internet yang laju, kita rasa sedap, suka, gembira. Ini kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ganjaran yang tidak ada had padanya, itu puasa. Maka hendaklah kita puasa dengan sebenar-benar puasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dia, faham hakikat puasa itu, melalui puasa itu dengan penuh keimanan dia, rasa tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, imanan wahtisaban, dan penuh perhitungan, maka Allah janji apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Dosa kita bukan sikit, lautan dosa kita. Allah tak kisah tengok kita dosa kita, tapi Allah mahu kita ni bersegera kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meminta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mencari maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mahu tu je. Dia tahu manusia itu salah, tahu manusia itu akan silap, tapi dialah yang membuka pintu rahmatnya, membuka pintu maghfirahnya. Siapa lagi yang mahu? Siapa lagi yang mahu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Berfirman, siapa lagi? Lallahi asyaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersangatlah gembira dengan taubat seorang hamba yang beriman. Allah gembira sebab dia tahu manusia itu buat kesalahan. Maka hendaklah kita banyakkan bertaubat dalam bulan Ramadan. Sepanjang tahun dah, 11 bulan kita macam-macam kesilapan kita lakukan. Tak ingat Tuhan pun ada. Bukan tak ingat Tuhan, tak ingat Tuhan, maksud buat apa saja kita nak buat, kita buat. Tapi kejarlah maghfirah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan ampun kita. Walaupun besar dosa kita, besar gunung, Allah akan ampun dosa kita. Sebab Allah itu Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Maka hendaklah kita bersegera menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ini. Maka kita katakan, kenapa begitu banyak kita puasa dengan penuh keimanan ini, dengan penuh perhitungan, dan Allah ampunkan dosa kita. Dan hadis yang diriwayatkan bahawa sesiapa yang berpuasa itu tidak bercakap perkara-perkara yang fasik, perkara-perkara yang tak elok, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, sesiapa yang tidak meninggalkan kata buruk, kata-kata keji, maka Allah tidak berhajat dengan apa yang ditinggalkan puasanya itu. Allah tak berhajat, puasa itu puasa, tapi puasa kita adalah puasa kering, tak dapat apa. Maka hendaklah kita puasa dengan penuh keimanan kita. Kita nak sambut bulan penuh keimanan kita, ambil perhatian dengan puasa kita. Maka dengan itu hendaklah kita belajar bagaimana kita nak puasa.
Bagaimana kita puasa dengan sebenar? Hendaklah kita berniat pada malam hari. Kerana niat itulah membawa keazaman itu kita berpuasa dengan terbaik, dengan cara terbaik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan setiap seseorang itu dengan apa yang diniatkan. Jika dia niat kerana Allah Subhanahu wa taala, dia berhijrah itu kerana Allah. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jika dia niat hijrah hanya kerana Allah, Rasulnya, maka dia akan dapat hijrah itu, dapat ganjaran Allah, dapat ganjaran Rasul. Jika dia, itu yang diniatkan. Oleh itu disebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap orang itu dapat apa yang diniatkan. Kalau jika dia niat dia buat kebajikan itu, hijrah itu, puasa itu kerana apa? Kerana habuan dunia, kerana wanita yang ingin dikahwini. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jika dia niat hijrah hanya kerana habuan dunia, itu apa dia? Di antaranya adalah berkahwin dengan wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah dia dapat apa? Dia dapatlah kahwin. Kalau kita beramal ibadah untuk mendapat habuan dunia, mendapat pangkat, mendapat gelaran, maka kita akan dapat perkara tersebut, tapi tidak dapat mendapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berpuasa dengan penuh kesabaran kita, penuh dengan keimanan. Maka hendaklah kita berniat pada malam hari. Kita sentiasa tajdidkan niat kita pada setiap malam. Ya Allah, aku nak berpuasa esok hari. Ya Allah, aku nak berpuasa esok hari. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Kita niat, barulah kita bersedia untuk berpuasa dengan baik. Kalau tidak kita puasa apa? Kita jumpa kawan kita dah lapar, kan? Sesak jalan. Kawan kita buat kerja tengah-tengah hari panas-panas, kan? Ada kawan kita buat masalah. Kita pula nak bergaduh, cari gaduh pula. Idza asbaha ahadukum sha'iman fala idza syatamahu ahad fala faqala inni sha'im. Jika salah seorang daripada kamu berpagian dalam keadaan berpuasa, jika salah seorang di antara kamu mencercik kamu, menghina kamu, maka berkatalah qul inni sha'im, katakanlah aku ni berpuasa. Katakan aku puasa. Sehingga para ulama mengatakan sebut perkataan tu, aku puasa. Aku ni puasa ni. Jaga, kalau tak puasa tadi aku sebab dah. Itulah kelebihan berpuasa apabila kita berpuasa dengan penuh keimanan. Tahan. Itulah dinamakan puasa, tahan. Maksud puasa itu tahan. Tahan dari melakukan perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang Allah murka. Bukan hanya sekadar kita berpuasa daripada makan dan minum daripada pagi sampai ke petang, tapi kita berpuasa daripada amalan-amalan yang tak elok, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah amalan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kita. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan, Allah ampun dosa dia. Ampun dosa. Tak nakkah kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita buat salah dengan orang, apa kita rasa dalam hati? Kita rasa satu perkara yang menyempitkan hati kita. Itu dosa dengan manusia. Yang tak rasa tu lain cerita lah, yang tu tak ada hati. Orang yang tak ada rasa dia buat bersalah dengan orang ni, tak ada hati, tak ada keberibanan tak ada. Kalau kita ada perasaan kita salah, maka kita akan terasa. Kalau tak dapat dimaafkan, sampai ke mati dah kita ingat. Ni kita lakukan kesilapan, kesalahan, kemudian Allah ampun dosa kita. Tidak akan tenang hati kita. Kalau orang tu kata kita buat salah, kita terlanggar dia, aksiden konon, contohlah aksiden, kita rasalah kita penyebab kepada aksiden dia, patah kaki contohnya, rasa sampai ke mati. Tapi kawan tu kata apa? Aku maafkan dah. Tak tenang ke hati kita, walaupun ada sikit-sikit tu, tapi dah kurang daripada kita stres tadi, kita rasa tertekan itu. Begitulah apabila kita melakukan kesilapan terhadap Allah, sebagai kesalahan kepada Allah Ta'ala, bila Allah ampun, kita akan tenang, hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia. Maka kejarlah pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat ini. Maka perbanyakkan amal ibadah,
Maka perbanyakkan apa dia? Baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran. Kerana bulan itulah bulan yang diturun padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran, Al-Furqan. Unzila fihi Al-Quran, diturun padanya Al-Quran, maka dibacakan Al-Quran. Sungguhnya Nabi SAW kan ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sungguh Nabi SAW orang yang paling dermawan. Sungguhnya paling dermawan ketika mana hina yang tahu Jibril, ketika mana berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Fayudarisuhul Quran, ketika mana dia berjumpa dengan Jibril pada bulan Ramadan untuk baca Al-Quran. Fayudarisuhul Quran, baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, maka nak kita baca Al-Quran bulan Ramadan. Nabi baca Al-Quran, Nabi diturunkan wahyu, Nabi juga yang baca Al-Quran. Sungguhnya para salafus salih, para sahabat baca Al-Quran. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, satu rakaat menghatamkan satu Quran. Satu rakaat sembahyang malam khatam satu Quran. Itu amalan para salafus salih. Satu rakaat, bukannya dua rakaat. Kita di sembahyang qul huwallahu ahad, baca sembahyang tarawih apa? Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Orang baca apa? Satu khatam Quran, satu rakaat. Nabi SAW disebut ketika mana Huzaifah bin Yaman, ketika mana ikut belakang Nabi, dia tengok Nabi SAW bangun malam, dia ikut. Dia tengok, alah, sahabat nak tengok bagaimana Rasulullah sembahyang malam itu, maka dia ikut belakang Rasulullah. Maka aku ikut belakang Rasulullah, kata Huzaifah, kalau aku dengar Nabi baca, mula dengan surah Baqarah. Maka dibaca Nabi SAW baca surah Baqarah, baca panjang surah Baqarah, 2 juzuk lebih. Dia kata satu ayat ni, dia bisik dalam hati. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dia kata Nabi satu ayat ni Nabi berhentilah. Dia kata Nabi bahkan berhenti satu ayat surah Baqarah. Banyak dah satu ayat tu. Satu ayat berhenti. Sampai satu ayat lalu, Nabi lalu macam tu. Dia kata lama pula lah baca Nabi ni, baca panjang pula kan. Agaknya habis Baqarah ni Nabi berhentilah. Bayangkan surah Baqarah 200 lebih ayat. Habis surah Baqarah, Nabi sambung baca surah Nisa. Tu dia. Bukan Baqarah, surah Nisa. Tadi satu ayat dia kata. Habis surah Baqarah, Nabi sambung surah Nisa. Maka berkata Huzaifah, biarlah Nabi nak baca apa, ikutlah dia. Habis dia Nabi baca surah Nisa, Nabi baca surah Ali Imran. Bayangkan Nabi baca 3 surah yang begitu panjang. Baqarah, Ali Imran, surah Nisa. 3 surah tu Nabi baca satu rakaat. Tekap-tekap kaki kita dah. Sembahyang tarawih pun kita baca yang pendek tu, imam-imam baca satu muka surat je. Oh, tekap bila lah imam nak rukuk ni, imam nak rukuk. Nabi SAW 4 juzuk lebih. 4 juzuk lebih. Satu juzuk ni lebih kurang 20 minit, 30 minit. Baca elok sikit 30 minit. Bayangkan 4 juzuk, 2 jam. 2 jam setengah Nabi berdiri. Disebutkan Sayyidatuna Aisyah menceritakan Nabi SAW apabila melihat Nabi SAW pecah kaki, bengkak kaki, intafakat qadamah, bengkak kaki Nabi semayang. Nabi dia kata, wahai Rasulullah, engkau ni telah diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Telah ampun Nabi, maksum Nabi dia, ampun dosa Allah Subhanahu wa taala, ampun dosa. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, afala akuna abdan syakura, tidak aku menjadi hamba yang bersyukur. Itu Nabi SAW yang telah diampunkan dosanya. Kita ni tiap-tiap hari buat celik-celik mata buka Facebook macam-macam dah jumpa. Nabi SAW hingga bengkak kaki. Kita bukan bengkak je, rukhsah ustaz, rukhsah sembahyang, duduk bengkak. Intafak hadis yang sebut macam tu. Bukan saya sebut hadis tu cuma bagaimana sahabat itu menembak. Kita nak senang, mudah-mudah, kerana mereka merasakan solat itu adalah ketenangan bagi mereka. Begitulah para sahabat radhiyallahu anhum, bukan berdiri saja, dia rasa seronok dengan sembahyang itu. Arihna biha ya Bilal. Itu kata Nabi kepada Bilal radhiyallahu anhu. Itu zaman sahabat, zaman Nabi SAW. Tabi'in
Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah baca Quran, kita cerita pasal baca Al-Quran, tak boleh lagi baca Quran. Imam Syafi'i masa bulan Ramadan 2 kali khatam, 2 kali khatam satu hari. Agak-agaknya dia baca bila lah Al-Quran, agaknya lah. Kita baca Al-Quran pun terkekeh baca dah. Mudah-mudahan Allah akan jadi dengan apa yang kita nak baca Al-Quran. Ini 2 kali khatam bulan Ramadan. Bulan lain 1 kali satu hari. Bulan Ramadan 2 kali khatam. Ada disebut pada ulama menyebutkan bahawa ada yang 3 hari satu kali khatam, ada yang seminggu sekali khatam, ada yang sebulan sekali khatam. Itu biasalah. Tapi kalau satu hari satu kali khatam itu, 2 kali khatam itu satu perkara yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang diberikan, yang diingin oleh Allah Taala. Allah pilih yang khatam Quran malam-malam. Banyakkan baca Al-Quran kerana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Baca Al-Quran tersebut. Nabi baca Al-Quran, para sahabat baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tadabbur juga, baca Al-Quran juga. Kita tadabbur lepas sembahyang tarawih, kita tadabbur tak apa. Kita ni baca Al-Quran banyakkan. Selain kita berzikir, kita baca Al-Quran banyakkan. Paling kurang satu hari satu juzuk. Bahagikanlah satu hari satu juzuk. Satu juzuk dia bukan 20 muka surat. 5 kali solat berapa? Kita bahagikan 5 solat fardu ada 5. Jadi 4 muka surat setiap kali solat. 4 ni solat, sebelum solat fardu kita baca 2 muka surat. Selepas lagi 2 lagi muka surat. Cukuplah. Bukan macam panjang. Kalau rasa payah sangat nak baca Al-Quran, buat macam tu. Bahagikan masa kita. Kalau kita ada masa dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram, dengan naik hiking, kita cycling, kita boleh. Al-Quran kita tak boleh. Al-Quran tak boleh ke kita nak berikan masa untuk kita duduk akhirat yang bersamaan satu hari di akhirat, alfisanatin mimma ta'udun, 1000 tahun seperti mana kita kira. 1000 tahun kita hidup dalam 1000 tahun, 100 lebih paling banyak orang hidup 100 lebih, 100 lah kita kata. 1000 tahun satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ka alfisanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun kita nak duduk akhir dunia ni. Dunia ni Allah suruh buat sikit je, baca Al-Quran sikit je, 2 minit 3 minit baca. Tapi jangan buat 2 minit 3 minit je, kita banyak baca lah, banyak akan baca Al-Quran. Bila para sahabat, para tabi'in, Imam Malik rahimahullah, tu Imam Syafi'i, Imam Malik, apabila masuk bulan Ramadan tinggal bacaan kitab. Beliau selalu di Masjid Madinah itu beliau membaca kitab Muwatta, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Bila masuk bulan Ramadan tinggal semua tu, tinggal kelas ada, tinggal kuliah ada, tinggal. Dia beri masa untuk baca Al-Quran. Sebelum tu baca Al-Quran juga, tapi dia khususkan bulan Ramadan itu dengan baca Al-Quran. Banyakkan baca Al-Quran kerana bulan itu adalah bulan Al-Quran. Maka banyakkan. Selain kita baca Al-Quran, kita banyakkan sembahyang, solat. Solat tu kita sebutlah tarawih. Tarawih tu, tarawih lah. Janganlah sikit-sikit. Kita boleh tarawih 8 rakaat, 10 rakaat, 20 rakaat. Orang dahulu 30 rakaat. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila mereka ini melihat para sahabat pada zaman Sayyidina Umar, melihat para sahabat ini solat sendiri-sendiri. Ada 2-3 orang sembahyang sini, ada orang 3 orang sembahyang sini, sembahyang malam lepas isyak. Jadi Sayyidina Umar kata, apa ramai-ramai macam ni, kita kumpul satu seorang. Kumpulkan semua orang ni baca dengan satu imam. Ini bid'ah ni, Nabi tak buat. Ya. Buat je tu. Sayyidina Umar buat, bukan saya buat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia kumpulkan semua jadi satu imam. Sembahyang bersamaannya 30 rakaat. Disebutkan 20 rakaat. Kenapa 20 rakaat? Kerana orang yang sembahyang ketika itu, dah tu zaman sahabat dulu mereka muda-muda. Sekarang dah zaman Sayyidina Umar, tua-tua dah. Disebutkan, diceritakan bahawa mereka ini apabila mereka nak sembahyang, mereka bertongkat. Nak berdiri bertongkat. Kita tak ada dah, duduk dah, sedap. Duduk, mesti ada. Pegang tali, dikatakan mereka ni pegang tali, ikat tali supaya dapat berdiri sembahyang. Itu, orang dahulu macam tu sembahyang. Dia tak rasa kisah dengan dunia ni, tak kisah. Dia rasa seronoknya solat itu. Seronok dia sembahyang dia.
Baca bukan sikit, bukan qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, bukan. Kita jangan fikir qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Jangan buat pula yang sembahyang apa ni, sembahyang apa patut apa ni, ulang ayam patut tu dah. Orang tu tak habis dah. 1 minit dah sampai. Yang tu jangan tiru yang berlaku di negara jiran kita. Jangan sembahyang tu tak sah, tak ada tamak ninah. Sembahyang kena ada tamak ninah. Rukun solat tamak ninah maksudnya kita kena berdiam sebentar, 3 second lebih kurang. Tak boleh pumpang tak boleh. Bukan sembahyang namanya. Sembahyang itu pula ada khusyuk. Jadi kita sembahyang tarawih itu. Di Malaysia ni kita okey lah, ada yang sembahyang 10, ada sembahyang 20, tak kisah. Kalau negara barat, negara barat, Islam di barat, orang Islam barat Islam, mereka ini solat malam satu. Kalau di Morocco maghribi, lepas isyak solat sembahyang tarawih 10 rakaat. Biasanya 1 juzuk lah khatam. Baca 1 juzuk satu malam. Yang imam lah. Selepas sebelum subuh, macam pukul 3 pagi macam tu, dah bangun dah, sembahyang lagi 10 rakaat lagi. Sembahyang tahajud pula 1 juzuk lagi. Itu dia. Tu dululah, kalau kita nak buat pun boleh juga, kan? Jadi macam tu lah. Ramai datang bukan seorang-seorang. Macam tu lah kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu. Datang ke masjid, imarahkan masjid. Dah lama kita tak pergi masjid. Kita masjid pun terpilih-pilih je kita nak pergi masuk masjid ni. Jadi kita imarahkan masjid, sembahyang tarawih, sembahyang berjemaah, jaga solat jemaah kita. Sesungguhnya itulah yang mengikat kita dengan menunjukkan kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman. Falyashhad, maka Nabi kata hendak kamu menyaksikan bahawa dia adalah orang yang beriman, maka imarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita buat, lakukan bulan Ramadan, kita bersedia dengan baik, kita berniat dengan baik, kita berazam dengan baik, betul-betul berazam kita nak menyambut benda yang begitu hebat yang Allah kurniakan, anugerah bukan anugerah Allah beri kepada kita. Maka kita bersedia dengan persediaan yang terbaik untuk bulan Ramadan ini. Maka kita hendaklah falyatanafasil mutanafisu, maka berlumba-lumbalah untuk mengejar kebajikan, mengejar keredaan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Jangan kamu putus asa. Sungguhnya para salafus salih sebelum masuk bulan Ramadan, mereka dah beramal ibadah dah. Ya Allah, ya Tuhanku, 6 bulan sebelum aku ingin masuk bulan Ramadan ini, dapat jumpa bulan Ramadan. 6 bulan mereka dah bersedia dah. Masuk bulan Ramadan mereka dah pecut. Bukan biar 1, biar 2, dah biar 6. Macam gitulah kita dalam bulan Ramadan. Jangan kita rasa penat, jangan rasa jemu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesihatan untuk beramal di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memakbulkan kita menerima amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.